Utama malam ini, kes jangkitan harian COVID-19 dalam negara cecah 4,000 kes. Penganjur ayam beku percuma di Putrajaya dikenakan tompang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia sekali lagi mencatatkan rekod baru kes harian tertinggi apabila melebihi 4,000 kes dilaporkan hari ini iaitu 4,029 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 8 kes import yang mendapat jangkitan luar negara. Selangor mencatatkan kes harian tertinggi iaitu 1,466 kes, diikuti Johor 719 kes dan Sabah 449 kes. Kementerian Kesihatan KKM turut memaklumkan sebanyak 6 lagi kluster baru dikenal pasti iaitu 3 di Johor serta 1 masing-masing di Negeri Sembilan, Perak dan Pahang. Terdapat pertambahan 8 kes kematian, 205 kes sedang dirawat di unit rawat terapi termasuk 79 kes memerlukan bantuan pernafasan. KKM dalam pada itu merekodkan bilangan kes sembuh COVID-19 hari ini sebanyak 2,148 kes. Seorang juru kimpal maut manakala 2 lagi cedera susulan letupan yang berlaku di sebuah kilang kimia di kawasan perindustrian Tanjung Langsat, Pasir Gudang petang tadi. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Johor, Fauzan Ahmad berkata, 4 jentera dan sebuah tangki air dengan 45 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan jam 2.40 petang tadi. Dan kita dapati ada 3 mangsa, seorang mati jatuh daripada atas, seorang pun jatuh juga, cedera kaki patah, seorang lagi berada di atas dia dalam keadaan terbakar melecur di muka dan tangan dia. Kejadian ini tidak menyebabkan kebakaran, sebenarnya ianya berlaku disebabkan letupan yang disebabkan membuat kerja mengimpal pada sokongan pada penutup satu ruang untuk mengambil sampel bahan. Mangsa maut dikenali Wilson anak Banggau, 45 tahun dihantar ke Hospital Sultan Ismail Johor untuk bedah siasat. Manakala 2 rakan sekejarnya, Bonsi anak Buli, 42 tahun dan Muhammad Syafiq Abdul Rahman, 23 tahun yang cedera parah dibawa ke hospital sama untuk rawatan lanjut. Menurut Fauzan, letupan didapati berlaku pada sebuah tangki setinggi 15 meter ketika kerja kimpalan dijalankan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih disiasat. Yang meninggal tadi Wilson lah. Wilson yang maut. Hari keempat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyaksikan tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP di kalangan masyarakat semakin meningkat. Bagaimanapun, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador berkata terdapat segelintir individu yang ingkar, khususnya pemilik premis hiburan yang masih menjalankan operasi. Tegas Tan Sri Abdul Hamid, pihaknya juga telah mengusulkan cadangan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk menaikkan kadar kompaun RM1,000 dikenakan ketika ini bagi memastikan tiada kesalahan berulang berlaku, terutamanya membabitkan pusat hiburan. Sehingga kini tahap pematuhan keseluruhan SOP adalah baik, yang mana ianya boleh dilihat dengan pengurangan jumlah kenderaan yang bergerak di jalan raya. Penugasan pegawai dan anggota di Sekatan Jalan Raya SJR juga lancar. Majoriti pemandu yang diperiksa dapat mengemukakan dokumen yang diperlukan termasuk surat dan permit kebenaran. Orang ramai juga dilaporkan mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengurangkan pergerakan. Tan Sri Abdul Hamid berkata kuasa pegawai dan anggota tentera ATM untuk menahan dan mengambil tindakan terhadap mereka yang ingkar PKP juga banyak membantu pihaknya memantau keselamatan khususnya di kawasan sempadan. Penduduk di Kelantan yang bekerja sendiri atau pekerja harian tiada majikan kini dibolehkan memohon surat kebenaran perjalanan sekali sahaja di Balai Polis Berhampiran. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafin Mamat berkata pihaknya boleh mengeluarkan surat kebenaran perjalanan bertarikh dari awal hingga berakhir Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula hari ini hingga 26 Januari depan di negeri berkenaan. Bagi pekerja-pekerja harian, kalau dulu mungkin setiap hari nak kena dapat surat. Jadi nak habis PKP 2 minggu tu 12 keping surat. Pembaharuan yang kita buat kali ini, dia mari sekali je. Satu surat tu boleh pakai sehingga berakhirnya PKP. Jadi ini antara
kemudahan yang kita bagilah. Dan macam tadi juga kadang-kadang dia orang tak faham. Saya menyediakan kemudahan ni OCS ni standby jadi sekatan jalan raya. Jadi kalau kata lagi kecemasan dia tak sempat nak pergi ke balai. Jadi kita tu bagi surat ke dia kebenaran. Jadi dia tak payah nak cari lagi balai polis. Jadi kita standby di sini. Ini antara penambahbaikan yang kita buat. Mereka cuma perlu mengemukakan dokumen yang mengesahkan status pekerjaan bahawa mereka bekerja sendiri seperti peniaga atau pekerja harian yang tiada majikan. Datuk Syafin berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di lokasi sekatan jalan raya SJR di Pasir Pekan Tumpat tengah malam tadi. Selain itu, bagi memudahkan individu dalam kecemasan, surat kebenaran perjalanan juga boleh dimohon di lokasi SJR yang diadakan di negeri itu. Setiap keluarga yang terkesan akibat banjir dan air pasang besar di Sabah akan menerima bantuan wang ihsan RM500 bagi membantu meringankan beban mereka. Ketua Menteri Sabah, Datuk Haji Nur dalam satu kenyataan memaklumkan bantuan itu akan diagihkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan diselaraskan Angkatan Pertahanan Awam APM serta pejabat daerah yang terlibat. Selain itu, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sabah dan NADMA juga ujarnya juga menyalurkan bantuan makanan bermasak kepada semua mangsa yang dipindahkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Setiap ketua isi rumah yang dipindahkan ke PPS juga diberikan bantuan bakul makanan bernilai RM200. Dalam satu kenyataannya lagi, Datuk Ajiji berkata dalam menghadapi bencana banjir dan air pasang besar semasa COVID-19, Kerajaan negeri amat menitik beratkan semua pihak yang terlibat untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan bagi memutuskan rantaian penularan COVID-19. Kerajaan negeri juga menasihatkan agar semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga serta mematuhi arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Penganjur program pengedaran ayam beku percuma di Presin 9 Putrajaya dikenakan kompaun kerana melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP semalam. Penganjuran program itu juga tidak mendapat kelulusan polis disebabkan wilayah Persekutuan Putrajaya berada dalam tempoh PKP. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner Muhammad Fazil Ali dalam kenyataan media berkata, program pengedaran ayam beku percuma itu dibuat secara pandu lalu dengan konsep first come first serve dan telah mengakibatkan kesesakan lalu lintas dan kehadiran ramai orang di lokasi. Hasil pemeriksaan polis mendapati penjarakan fizikal sukar dilaksanakan serta SOP gagal dipatuhi oleh pihak penganjur dan orang awam yang hadir. Kompaun dikeluarkan di bawah Seksyen 22-B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. ACP Muhammad Fazil juga memberi amaran, polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu dalam menguatkuasakan undang-undang sepanjang PKP. Dalam program petang semalam itu, sebanyak 2,000 ekor ayam diagihkan secara percuma oleh pemuda UMNO Putrajaya. Bagaimanapun, program itu diserbu orang ramai hingga menyebabkan kesesakan sehingga jalan utama Presin 9 sekaligus menimbulkan kebimbangan awam terhadap jangkitan COVID-19. Kembali ke suara. Jenazah bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Saleh Abbas, 91 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Syekh Ibrahim, Jalan Pusara, Kuala Terengganu jam 10.30 pagi tadi. Van yang membawa jenazah Allahyarham sebelum itu tiba di pekarangan Tanah Perkuburan Islam berkenaan jam 10.12 pagi. Pengebumian tokoh kehakiman negara itu dikendalikan mengikut SOP oleh kaki tangan Kementerian Kesihatan yang memakai pakaian pelindungan diri PPE. Beberapa ahli keluarga Allahyarham hanya dibenarkan menyaksikan upacara pengebumian dari tembok tanah perkuburan. Allahyarham mengembuskan nafas terakhir di unit rawat terapi ICU Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ jam 3.20 pagi tadi. Sebelum ini, Allahyarham yang juga pengerusi As-Salihin Trasti Berhad dimasukkan ke hospital berkenaan setelah disahkan positif COVID-19. Tahulah yang saya tahu, bapa untuk saya ni tu Saleh Abbas masuk hospital ni di Syaki mendapat COVID-19. Saya pun tak pastilah sama ada positif atau tidak, tapi mengikut yang diberitahu mungkin dia telah positif COVID-19. Di mana dia kena tu saya kata kan. Ini kalau nak sejuk sama lah. Kemudian dia pula telah berumur 91 tahun. Jadi kalau ikutkan daripada yang kita baca tu memang orang ni memang high risk lah
risiko tinggi untuk warga-warga emas ni. Jadi dia juga adalah penyakit sikit, ada mungkin tinggi ke, kencing manis, kemudian ada pula heart problem. Biasalah dia 90 tahun mesti ada penyakit, walaupun saya ikut tahu dia sihat jugalah. Dia tidaklah sakit macam orang lain, dia masih boleh berjalan, dia boleh berdiri, semayang dia duduk dan sebagainya lah. Jadi dari segi itu dia tak ada apa-apa masalah lain lah. Kesihatan tu biasalah, masalah sakit orang tu kan. Allahyarham berasal dari kampung Raja Besun, menjadi Ketua Hakim Negara pada tahun 1984 hingga 1988. Tun Muhammad Saleh juga pernah menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jerteh selepas memenangi pilihan raya umum ke-10 pada tahun 1999. Bangkai binatang mati dipercayai dilanggar kenderaan di Jalan Bongek Gadong menghala Gunung Datuk Rembau yang mulanya disangka anak harimau disahkan sebagai kucing batu. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri Sembilan, Wan Mat Wan Harun berkata pihaknya sudah mengambil bangkai haiwan seberat 600 gram itu selepas dimaklumkan orang awam pada jam 7.20 pagi tadi. Kucing batu atau nama saintifiknya Prionailerus banglensis adalah haiwan dilindungi di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 serta diancam kepupusan. Habitat kucing batu lazimnya di pinggir dan dalam hutan selain kawasan kelapa sawit. Lokasi kemalangan pula adalah kawasan ladang kelapa sawit yang berpaya serta tidak jauh daripada penempatan penduduk. Ketika kejadian, haiwan itu dipercayai mungkin keluar mencari makanan. Fenomena air pasang besar sejak beberapa hari lalu di Terengganu memberi kesan terhadap hakisan pantai. Penduduk di Pantai Penunjuk Kijal di Kemaman terjejas akibat mengalami pelbagai kerosakan, termasuk di beberapa lokasi tumpuan pelancongan di kawasan pantai sepanjang 5 km. Dakwa penduduk Pantai Peranginan itu teruk terhakis selepas dipukul ombak setinggi lebih 3 meter. Tinjauan mendapati sebahagian struktur pondok dan kemudahan asas berhampiran pantai turut runtuh. Hakisan menyebabkan jarak pantai semakin dekat dengan rumah penduduk, menyebabkan mereka terpaksa membina benteng menggunakan tong plastik. Ombak besar sejak beberapa hari lalu disifatkan paling buruk pernah melanda kawasan itu. Malam tu kita tengok ombak sampai kat tebing dah Kang. Lepas tu tiba dengan anak-anak kita pun kita lagi takut ombak mari sampai dalam rumah. Lepas tu dalam pukul dekat lepas isa tu tokai telefon kita dah semayang. Tokai tu tak ambil balik dia ombak habis. Ombak mari satu orang dia. Minta mana melalui orang yang berkenaan tu tengoklah macam-macam mana benteng kok laut ke benteng kok Birani ke. Turut musnah kemudahan milik nelayan, termasuk bangsal menyimpan enjin bot dan pukat. Malah terdapat jalan raya yang rosak serta pokok tumbang. Penduduk berharap pihak berwajib mengambil langkah proaktif menangani masalah berkenaan. Persiapan persekolahan yang berbaki kurang seminggu lagi cukup berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini. Dalam keadaan negara berdepan pandemik COVID-19, rata-rata pendapatan isi rumah tidak menentu menyebabkan sebahagian besar ibu bapa mengambil sikap ala kadar dan berbelanja secara berhemah. Tinjauan di Arkid Persatuan Hokkien di Kanga Perlis mendapati orang ramai di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP itu sibuk membeli kelengkapan persekolahan anak-anak. Pun begitu, suasana tidak sesak seperti tahun sebelumnya meskipun hari Minggu. Malah yang menjadi pilihan barangan yang ada tawaran murah. Tak ada guna dah lah. Ketat dia besar. Dia cepat besar. Beli sepasang lah. Duit tak ada. Beli baju sekolah, kain sekolah dengan beg. Peniaga yang ditemui pula mengaku terkesan dengan jualan yang agak perlahan dan merosot antara 5 hingga 30%. Baju sekolah macam tu, tracksuit macam tu. Tapi pun tak beli banyak sangat, sepasang ke macam tu. Habis-habis pun 2 pasang. Itu saja. Sebelum ni banyak lah. Ya, boleh lah. Ramai jugalah. Tapi dia tak semacam tahun lepas, beberapa tahun macam ni ramai. Tak kurang sangat. Dia macam, kalau nak cakap berapa tahun macam ni, dia ada 80%. Dia kurang pun macam 5% macam ni saja.
Kementerian Pendidikan menetapkan sesi pembelajaran di sekolah negeri PKPB dan PKPP akan berjalan seperti biasa pada 20 Januari ini. Jika diikutkan, untungnya tidaklah seberapa. Tetapi kerana itu adalah punca utama Muhammad Abdul Rauf memperoleh wang sakunya, dia cekal bertahan sebagai peniaga itik salai di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Ikuti segmen Pintu Rezeki TV9. Seperti kebanyakan peniaga itik salai, Muhammad 60 tahun cekap bermain dengan asap. Ini kerana dalam perniagaan itik salai, asap memainkan peranan amat penting. Alah biasa, tegal biasa. Pengalaman bekerja kampung menyebabkan kerja menyalai itik menjadi agak mudah buat Muhammad. Saya bermula berniaga ni sudah 5 tahun. Jadi saya buka kedai ni pada pukul 8 pagi hingga ke 9 malam lah. Jadi kedai saya ni kakak saya punya, saya tolong bantu sajalah. Sebagai orang lama, Muhammad amat teliti. Beliau akan memastikan setiap itik salainya berkualiti. Ini kerana itik yang disalai dengan betul tidak mudah rosak dan boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Muhammad berkata, proses menyalai seekor itik memakan masa antara 25 hingga 30 minit. Setiap 15 minit, itik perlu dibalikkan. Bagi mendapatkan hasil salai yang sempurna, beliau menggunakan hampas kelapa dan kayu getah sebagai bahan bakar. Di gerai ini, Muhammad dibantu anak saudaranya, Zairul Huzaimi Zainuddin, 38 tahun. Muhammad berkata itik salai di gerainya dijual pada harga RM25 seekor dengan bekalan itik diperolehi dari Perak dan Melaka. Bagi menambah pendapatan, Muhammad turut menjual daging dan keli salai serta lemang dan buah-buahan. Sebelum PKP itu dia pendapatan kurang lah. Tapi dah lepas PKP ni, alhamdulillah lah. Dalam 2 minggu ni lah. Kan? Masa dalam keadaan PKP itu dapatlah 150 satu hari. Ni dah lepas PKP ni, dalam masa 2 minggu ni dapatlah 1,000 lebih lah. Rakaman ini kami buat sehari sebelum kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Di sebalik dugaan yang ditempuhnya, kesabaran Muhammad untuk terus berniaga amat mengagumkan. Setidak-tidaknya kerana beliau dan peniaga itik salai lain diteraji, nama Kuala Pilah semakin terkenal di kalangan penduduk luar. Bagi yang malam mencuba, itik salai sedap dimasak lemak, kari atau rendang. Segmen Pintu Rezeki TV9. Laporan antarabangsa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengumumkan tarikh pilihan raya yang pertama dalam tempoh lebih 15 tahun. Tarikh pemilihan legislatif ditetapkan pada 22 Mei depan, manakala pengundian untuk pilihan raya presiden pula pada 31 Julai. Menurut agensi berita Wafa, Mahmud sudah menandatangani satu dekri presiden mengenai pilihan raya dengan menetapkan tarikh Mei serta Julai. Kenyataan Mahmud turut memaklumkan beliau menjangkakan pengundian akan diadakan di semua kawasan pemerintahan Palestin termasuk Timur Baitul Maqdis. Hamas dalam satu kenyataan mengalung-alungkan pengumuman Mahmud itu. Menurut Hamas, ia menumpukan pilihan raya bebas di mana pengundi boleh membuat pilihan sendiri tanpa tekanan dan sekatan dengan adil serta telus. India telah memulakan program vaksinasi COVID-19 kepada 300 juta penerima sekaligus menjadi program pemberian vaksin terbesar di dunia. Acara itu disiarkan secara virtual dan boleh disaksikan secara dalam talian. Acara dimulakan dengan ucapan dari Perdana Menteri Narendra Modi. Beliau mengingatkan orang ramai agar mengambil 2 dos vaksin dan selepas disuntik dengan vaksin tetap kekalkan SOP terutamanya memakai pelitup muka dan penjarakan sosial. Bagi fasa pertama, golongan Barisan Harapan menjadi keutamaan individu berusia 50 tahun dan juga yang berisiko tinggi. India kini sudah merekodkan 150,000 kematian. करोड़ होती है और पर बीमारी में पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो मुकाबला किया, उसका लोहा आज पूरी
Aplikasi WhatsApp menangguhkan pelan perubahan perkongsian maklumat yang dijangka mula dilaksanakan 8 Februari ini. Ia berikutan ramai pelanggannya mula beralih ke aplikasi lain ekoran kebimbangan tahap kerahsiaan data peribadi mereka selepas perubahan terma baharu itu. Sebelum ini, WhatsApp telah menjelaskan ia dan Facebook tidak boleh membaca pesanan peribadi ataupun mendengar panggilan yang dibuat oleh pengguna, serta menyimpan log mengenai siapa yang setiap orang menghantar pesanan atau menelefon. Namun bagi kebanyakan pengguna, tahap kebimbangan mereka masih tinggi. WhatsApp akan berhubung dengan penggunanya secara berperingkat untuk mengkaji semula dasar itu sebelum pilihan baharu disediakan pada 15 Mei depan. Sekian berita TV9 malam ini. Baik saudara, terus patuhi SOP mencegah penularan COVID-19. Saksikan visual hasil seni pengukir ais di Harbin, China. Saya Mazhar Zafri Abdul Aziz. Assalamualaikum dan selamat malam.